Yalah, kita tak tahu soal ke depan ni bagaimana situasi politik. Yang saya faham, di peringkat Pakatan Harapan, kita akan menjadi nukleus untuk menjadi ultimatum, untuk menjadi pihak yang bersetentang dengan kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Selain daripada kita, adanya UMNO yang mereka tak berpuas hati dengan kerajaan sekarang. Okay, baik. Di samping UMNO juga ada pembangkang-pembangkang yang lain juga. So kita kena lihat bagaimana ruang perbincangan antara kita dengan UMNO dan juga kita dengan pembangkang yang lain. Kalau kita boleh menetapkan satu garis bawah, iaitu perbincangan dan juga kerjasama haruslah tidak menghala kepada pihak-pihak yang telah dibuktikan bersalah oleh mahkamah, ataupun kalau dibuktikan bersalah tu terlalu jelas kan. Kalau ada kerjasama dengan dibuktikan bersalah tu maknanya gagal lah kita punya dia akan jadi kontradik dengan agenda reform yang kita nak bawa. Tapi kalau kita cuba elakkan juga dengan pihak-pihak yang sedang bermasalah dengan kes-kes di mahkamah, sebab dalam pimpinan-pimpinan UMNO, kes-kes mahkamah bukannya kes saman parking. Dia kes melibatkan kehilangan jutaan ringgit, wang yang diragui sumbernya. Maka bila kita tahu bahawa itu adalah masalah yang real, kita kena fikir secara masak bagaimana kita nak tangani dengan kes-kes yang serius seperti ini. Bukanlah kita nak kata kita di peringkat Pakatan Harapan ni terlalu baik ataupun kita merasakan bahawa kita sentiasa suci dari perkara-perkara itu. Cuma kita nak memastikan bahawa apa yang kita sebut, apa yang kita cakap dalam proses nak melawan rasuah, agenda reform, membantu rakyat itu tidak terjejas dengan tindakan-tindakan politik yang kita buat. Jadi sebab tu saya merasakan bahawa dalam hal ini di peringkat Pakatan Harapan perlu cermat dan juga perlu lebih berhati-hati dalam kita berbincang dan juga kita menyelaraskan bentuk-bentuk kerjasama ke depan yang kita mahu buat. Kalau melibatkan UMNO yang kita pun tidak tahu setakat mana seriusnya perbincangan itu, maka kita kena meletakkan satu garis bawah, iaitu tidak melibatkan pihak-pihak yang telah dibuktikan bersalah oleh mahkamah dan juga terlibat dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan soal rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sebab kalau kita pergi ke arah itu, kerisauan paling besar adalah bagaimana kita nak jawab kepada rakyat bila perkara itu berlaku. Apa kita nak justify? Bertahun-tahun kita melawan rasuah, bertahun-tahun kita melawan penyalahgunaan kuasa, tiba-tiba bila kita berdepan dengan PRU ataupun selepas PRU, kita bekerjasama dengan pihak-pihak macam ni. Kita nak jawab apa balik dengan rakyat yang selama ni menyokong dan percaya dengan agenda reform yang kita nak buat?